Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada sesi pada hari ini saya suka untuk berkongsi sedikit berkenaan dengan asas perbankan Islam, yang mana hari ini kita dapat lihat bahawa agak berlaku kekeliruan tentang apa yang sepatutnya Islamic Bank buat dan apa yang mereka telah berjaya capai tidak cukup bagus ataupun bagaimana. Jadi suka untuk saya jelaskan bahawa kita kena letak satu perkara pada tempatnya. Jadi kalau kita nak faham apa tugas dan kemampuan Islamic Bank, dia ada benda yang dia mampu, ada yang dia tak mampu. Jadi atas kerana itu, kalau kita minta sesuatu yang lebih daripada kemampuannya, dia akan merosakkan Islamic Finance itu sendiri. Walaupun Islamic Finance di negara kita Malaysia sudah mencapai lebih daripada 50% market share berbanding konvensional, dan itu adalah sangat baik, ya. Yang keduanya, kita mempunyai sokongan yang kuat daripada pihak kerajaan berbanding beberapa negara lain yang mereka terpaksa beroperasi secara swasta. Tapi di negara kita disokong banyak oleh ekosistem dengan akta yang bagus, contohnya Islamic Financial Services Act 2013. Tapi yang perlu kita faham juga, Islamic Finance sebenarnya dia sebuah syarikat yang mensasarkan keuntungan sebanyak mampu. Itu kita jangan lupa. Jadi mereka bukan badan charity, bukan badan nak bagi orang kebajikan, bukan. Itu semua adalah sampingan sahaja. Kalau institusi yang kerja dia mesti bagi badan kebajikan, namanya lembaga zakat, pusat zakat atau Baitul Mal ataupun wakaf. Itu kita layak untuk kita minta. Itu memang kerja mereka. Itu betul. Jadi Islamic Finance dia bukan hanya perbankan Islam, dia adalah zakat, wakaf punya pengurusan Baitul Mal. Jadi untuk kita kata Islamic Finance gagal, kalau kita kata begitu ataupun masih belum mencapai, kita patut jangan lupa untuk mengambil data-data daripada zakat, wakaf, Baitul Mal dan juga agensi-agensi kerajaan yang memberikan bantuan kepada pengusaha-pengusaha, usahawan-usahawan halal dalam bentuk geran percuma, RM500,000, RM250,000, RM1 juta, ada yang bagi percuma dengan syarat-syaratnya. Jadi itu semua sepatutnya masuk di dalam Islamic Finance dan kejayaan Islamic Finance apabila mereka melakukannya secara patuh syariah. Antara yang lain, institusi ini PUNB sebagai contoh memberikan pembiayaan secara patuh syariah, MARA, Felda, Tekun, Amanah Ikhtiar, berbilion-bilion yang diberikan melalui pelbagai institusi ini dan banyak lagi, tetapi tidak mungkin di-capture di dalam data untuk kita lihat Islamic Finance adalah social finance atau tidak. Sebenarnya semua yang diberikan ini secara patuh syariah sebenarnya adalah social finance yang sangat membantu dan tidak sama dengan commercial rate. Termasuklah LPPSA yang memberikan pembiayaan kepada kaki tangan kerajaan secara patuh syariah dan banyak lagi. Jadi adapun Islamic Bank, mereka sebuah syarikat yang daftar di atas akta syarikat. Lalu atas sebab itu mereka mensasarkan keuntungan untuk diberi kepada shareholder mereka. Shareholder mereka ni siapa? Shareholder mereka adalah kadang-kadang kita juga. Sebab bila kita mencaruh di KWSP, duit kita tu dihantar ke bank. Jadi sebenarnya, kita secara tak langsung hantar pemilik besar kepada bank tersebut. Sebagai contoh, orang yang melabur dalam ASB. ASB tu punya duit terkumpul tu, dia beli saham Maybank. Maybank Group ni. Dan mereka adalah pemilik terbesar Maybank. So jadi, kalianlah pemilik bank kalau kalian ada saham di ASB. Malah saya dapati bahawa PMB melalui Amanah Saham Bumi Putra, melalui Amanah Saham Wawasan, melalui Saham Didik, melabur di hampir semua perbankan di Malaysia. Perbankan konvensional. Hong Leong Bank, Public Bank, CIMB Bank, RHB Bank. Semua tu milik orang ramai yang sebenarnya sebahagian besarnya melabur di dalam PMB, ASB sebagainya. Mereka sebenarnya kena tahu bank-bank itu semua adalah pegangan equity PMB ataupun melalui ASB dan amanah saham yang lain adalah besar. So bila bank tu untung, kalianlah yang melabur kat situ pun sebenarnya mendapat banyak manfaat. Sama ada ianya adalah halal atau haram, tu kena bincang lain kali lah. Tapi sepatutnya tak patuh syariah lah kerana berlaporan di dalam syarikat-syarikat perbankan konvensional. Ataupun kalau kita ada duit dalam KWSP, RHB Bank tu adalah sebahagian besarnya milik kita bersama. So jadi bila untung bank tu tinggi, dia bagi dividen, dia bagi pada pencarum KWSP. Kita juga dapat. Jadi kalau bank tu ambil untung tinggi, kita dapat. Sebenarnya malah KWSP simpanan konvensional melabur di dalam semua
bank-bank yang ada kat Malaysia. Hampir semualah kita kata. Maybank, Public Bank, RHB Bank, CIMB Group, Bank Berhad, Hon Leong Bank, MBSB, M-Bank, Bank Islam Malaysia Berhad, Alliance Bank, Takaful Malaysia, atau okeylah Takaful, Affin Bank. Jadi bayangkan pegangan dalam Maybank kita bersih 13%, Public Bank 14%, dalam RHB 41%, dalam CIMB 13%, dalam MBSB 65%, dalam Hon Leong 9%, dalam Bank Islam 15%. Itu baguslah. Dalam Alliance 12%, dalam Affin Bank 6%. Bayangkan keuntungan-keuntungan ini yang kita komplain semua sekali ini sampai kepada pemegang-pemegang, pecarum-pecarum dalam simpanan konvensional. Yang simpanan syariah hanya dapat Bank Islam dengan takaful saja. Yang lain dapat kepada simpanan konvensional. Kecuali bank-bank yang betul-betul swasta macam Kuwait Finance House, Rajashree Bank, dan juga mungkin bank-bank yang lebih kecil yang tidak dibuka kepada pasaran di Bursa Malaysia sebagai Bank Sumitomo dan seumpamanya. Yang itu mungkin tak ada pegangan awam kat situ. Jadi kesimpulannya, kita tak boleh nak terus black and white. Kata yang ini kena murah, barulah dia mematuhi maqasid syariah. Tak semestinya begitu sebab dia bantu kita ikut cara lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena faham bank ni sistem dia macam ni. Dia adalah financial intermediation. Dia di tengah-tengah ni bank. So dia kerja dia menjadi moderator di antara dua kumpulan masyarakat. Satu kumpulan yang menamakan surplus unit, surplus unit, dan satu lagi deficit unit. Surplus unit ni adalah orang yang mempunyai duit lebih. Adakah kita ni ada surplus? Yes. Selagi mana saudara dan saudari kita ada duit yang cash di dalam bank account, kita adalah surplus unit. Ataupun kita ada bawah bantal kita 10,000 ke, kita ada surplus unit. Itu maknanya surplus, ada duit lebih. Memang kita perlukan pakai, tapi kita bukan kaih pagi makan pagi, kaih petang makan petang. Kalau betul, itu betul lah kita bukan surplus unit. Tapi bagi siapa saja ada duit lebih sikit je, dan dia tak perlu pakai pada hari tersebut, dia nak kena simpan somewhere, dia adalah surplus unit. So untuk memantapkan pengurusan kewangan individu yang ramai ni dalam sebuah negara yang ada duit lebih, bank ditubuhkan untuk menjadi badan yang boleh dipercayai. Dulu, zaman-zaman dulu sebelum wujud bank, kita ada duit lebih, kita nak buat apa? Kita kena beli barang sebagai pelaburan, atau kita masa zaman Nabi dulu, zaman para sahabat, diwakilkan duit tu pada Abdullah bin Zubair bin Awam untuk tolong jadi simpan dan gunakan dan laburkan, kan? Jadi fungsi bank tu dah ada pada zaman sahabat Nabi, ya. Dan Zubair pun kata, aku nak guna duit ni, so aku nak pinjam. Maknanya dia nak buat untung. So boleh bertukar daripada wadi'ah jadi qard. Zubair al-Awwam mengatakan kepada para sahabat lain yang nak dia tolong simpan, dia kata, la walakin huwa salaf anni akhsha alaihi ad-dhi'ah. Dia kata, aku tak mau duk simpan, tak boleh guna ni. Aku nak jadikan dia sebagai pinjaman. Sungguhnya aku bimbang dia hilang. So jadi hasil daripada tindakan Zubair ni, ramai yang datang bagi duit kepada dia. Dan bukan hanya Zubair al-Awwam, malah beberapa fungsi yang dibuat oleh perbankan hari ini juga ada dilakukan oleh Ibnu Abbas yang mengambil wang perak daripada Mekah dibawa ke Kufah. Abdullah Ibn Zubair pun sama juga, menulis dan juga mengambil wang perak dibawa daripada Kufah bawa ke Mekah dan ke Iraq. Ini adalah salah satu proses kredit transfer ataupun remittance yang mungkin juga boleh kita kata salah satu khidmat perbankan. Sistem tu dah ada. Jadi sekarang itu maknanya nak cari orang yang boleh dipercayai macam Zubair ni susah sama sekarang. Maka sebab tu adanya bank yang di-govern, yang di-regulate dengan cukup detail, boleh dipercayai, tak boleh tipu. Maka kita semua lebih mudah sekarang ni untuk tak perlu cari individu yang kita percaya dengan tak ada perundangan, kita boleh letak kat bank. Itu tujuan bank. Untuk memanfaatkan kumpulan duit daripada individu, bisnes ataupun government yang ada duit lebih yang belum digunakan. Lalu mereka ni semua dah letak dekat bank ni. Dan bank ni akan cari orang-orang yang memerlukan duit. Deficit unit. Kalau deficit nak cari orang surplus, susah. Kalau tuan-tuan ada nak buka kedai, perlukan 100,000. Senang tak nak cari pelabur? Susah. Dia nak percaya tuan-tuan satu hal, nak tahu bisnes ni betul tak betul satu hal. So jadi sekarang ni dengan adanya bank, dia akan cover bahagian tersebut. Dia akan kumpulkan data orang-orang yang memerlukan, businessman yang memerlukan, dan dia ada department yang akan semak bisnes mereka ni okey ke tak okey, ada peluang risikonya tara mana, ikut undang-undang ke tidak. Mereka akan semak dan mereka perlukan 2 juta. Kumpulan ni pula ada berjuta-juta. Mereka ni letak duit kat bank ni gunakan duit mereka ni untuk bagi pada orang ni.
Kalau bank konvensional dia bagi secara riba. Kalau Islamic bank dia bagi secara halal. Boleh tak kita bank ni bagi secara halal kat sini? Yang macam ramai orang nak. Katalah bank Islam bagi pinjaman tak ada faedah. Boleh. Tapi duit kamu kita guna. Kamu nak cucuk duit, hilang lah. Bagi sedekah kat mereka ni. Boleh? Setuju? Tak setuju pula kan? Itu point dia. So jadi sekarang ni, bank ni bagi financing dekat sini dan dia pun nak kena ada duit sebab semua pegawai-pegawai dia nak buat kerja, ambil duit daripada sini, bagi ke sini, orang nak semak orang ni. Dia pun perlukan duit untuk operasi dia. Lagi tinggi gaji boleh bagi pada orang-orang lebih berkualiti. Kalau dia untung kecil, dia tak boleh nak hire orang yang power-power. Orang yang tak handal, lalu banyaklah berlaku penipuan dan ditipu. Jadi, bukti je tuan-tuan, saya tunjukkan tuan-tuan sekarang ni. Kita tengok sama-sama dekat sini. Saya tunjukkan dekat tuan-tuan bagaimana laporan Maybank Islamic. Laporan kewangan Maybank Islamic. Tengok tuan-tuan tengok. Untuk menubuhkan satu bank di negara kita Malaysia, kita perlukan paling kurang 1 bilion. Itu sikit bagi institusi, bagi individu banyaklah. Sebagai contoh dekat Maybank, kita tengok Maybank punya modal untuk tubuh bank Maybank Islamic adalah sebanyak 12 bilion. Ni shareholder equity, share capital dan sebagainya, campur tolak semua 12.8 bilion. 12 bilion saja. Macam mana bank Maybank Islamic boleh jadi Islamic bank yang terbesar di Malaysia? Dia punya modal sendiri 12 bilionnya. Maka ini menunjukkan Maybank Islamic bukan kaya kerana modal dia. Modal dia 12 bilion tapi dia ambil daripada modal orang ramai yang surplus unit. Tunjuk kat mana tadi? Kat sini. Tengok atas. Kita tengok dekat sini. So, kita boleh tengok dekat asset ni dan liability. Tengok ni. Deposit from customers. Tuan-tuan sebanyak 183 bilion. Investment daripada customer 27 bilion. So, total semua sekali bolehlah kata 200 bilion lebih. So maknanya 200 bilion lebih, 12 bilion je duit Maybank punya shareholder fund. Depositors fund 200 bilion. Bermakna Maybank menggunakan duit orang ramai yang menyimpan kat dia, menggunakan akad Corp, Maybank Islamic, dan daripada situlah dia mendapatkan keuntungan bagi kepada defisit unit dan seumpamanya. Daripada situlah dia boleh membuat keuntungan untuk diri dia dan para pelabur dia dan membantu masyarakat tadi yang defisit unit yang membuat bisnes yang bagus-bagus, ada potensi dia bagi duit kat mereka, dia pun berkembang. Itulah cara bank. Maka kerana itu, kerana Islamic Bank menggunakan duit depositors, maka bank negara sentiasa memantau supaya tidaklah tiba-tiba kita nak cucuk duit kita, tak ada. Sebab dia sibuk duk pergi gairah, duk pergi bagi kat defisit unit kepada pelanggan-pelanggan. Maka kan itulah bank negara mengawal bank-bank di dalam Malaysia termasuk Islamic Bank dengan ketat, dengan mensyaratkan beberapa syarat. Antaranya kita tengok dekat sini. Kita tengok dekat sini ada capital adequacy. Nampak ni? Capital adequacy ni, ustaz-ustaz yang nak ngulas Islamic Finance kena tahu. Capital adequacy ni adalah menunjukkan kemampanan dan kekuatan bank tersebut dari sudut modal supaya dia tidak bankrupt. So, bank negara mensyaratkan dia mempunyai beberapa simpanan duit reserve yang boleh dicairkan dengan segera bila perlu dengan bank negara. Kena letak nampak ni. Ada berapa persen semua sekali ni. 13% daripada semua capital dia. Daripada semua ni. Banyak ni. Dan bank di Malaysia, dia tidak bergerak in silo daripada dunia punya perbankan. Kena faham Sebab kita duduk dalam satu masyarakat global. So, businessman luar negara buka syarikat dekat Malaysia punya banyak. Mereka ada bank dekat negara mereka. Mereka punya bank nak berhubung dengan bank Malaysia. Mereka punya standard mereka mesti nak pakai standard yang sama untuk bank mereka punya risiko, management, pengurusan risiko nak mesti sama tahap. Maka perlulah bank Malaysia diberikan rating. Mudah layman cerita, rating. Dan rating yang pertama mesti adalah penarafan adalah mesti mengikut Basel III. Ini Basel III. Pak ni. Basel III. Minimum, the principle of Basel III. Basel III ni, dulu punya capital requirement untuk bank 2% saja untuk Basel II. Tapi yang terbaru adalah 4.5% of common equity as percentage of the bank's risk-weighted assets. There is also an extra 2.5% buffer capital requirement that bring the total minimum 7%
Maknanya bank, mana-mana bank termasuk Islamic Bank, dia kena ada 7% daripada capital requirement Basel III supaya dia dianggap stabil. Bila stabil, barulah ada pelabur-pelabur luar sanggup nak buka bank dekat Malaysia, nak bank luar nak berurusan dengan bank Malaysia. Kalau tak, mereka kata forget about it, you keluar, you jangan masuk kita punya negara, kita tak percaya you. Maka kerana itulah tak mudah Islamic Bank nak masuk dalam equity financing. Ada ramai di luar sana yang keliru. Contoh di kalangan ekonomis, Muslim ekonomis, dia kata Islamic Bank akan jadi lebih baik kalau kita buat equity financing, risk sharing. Cakap senang tuan-tuan, tapi nak buat kena faham framework ni. Bila risk sharing, bank Islam guna duit depositor tadi tau. Bukan duit dia sikit je, nak cover capital ni je. Dia guna duit depositors. Kalau bank negara mensyaratkan, kalau kita guna duit depositors tadi ni, kita gunakan konsep risk sharing, weighted ratio yang ditentukan oleh bank negara akan naik. So harga rating, kadar yang kita bagi pada customer mesti tinggi supaya sama dengan risiko. Dalam dunia perbankan, risiko lebih tinggi, harga bagi mahal. Contoh mudah, kalau ada orang yang dia punya pendapatan gaji dia tak cukup kuat, dia punya kadar faedah dia, kadar keuntungan dia tak berapa bagus, mahal. Orang kaya raya, kadar profit dia adalah kadar yang dia kena bayar kat bank lagi murah. Sebab risiko kurang berbanding yang kumpulan pertama. Itu adalah framework bank yang kita tak mampu nak ubah kerana kita terlalu kecil berbanding dengan framework bank dunia. So jadi kita nak tak nak, kita terpaksa start from somewhere. Apa nama tu? Ma la yudriku kullu la yudriku jullu. Kaedahnya, kalau kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. So kita kena buat dengan apa yang ada. Itulah nak kena faham usul fiqh dengan maqasid syariah. Kita kena mula from somewhere. Walaupun tak perfect, kita kena mula from somewhere. Sebab tu dah Islamic Bank mula from somewhere. So jadi dia terpaksa ikut bank negara punya regulation, monetary framework dan Basel III punya framework semua sekali, international accounting standard, semua dia kena ikut. Maka ini menyebabkan dia tak boleh nak mudah-mudah bagi risk sharing punya financing, tahu? Sebab dah pernah dia cuba, tapi pelanggan-pelanggan ada yang tipu dan lari, bank rugi. Bank rugi, terpaksalah bank top up, gunakan sebagainya untuk pastikan duit pelanggan sentiasa ada. So bank semakin kecil untung. Semakin kecil untung, dia nak bagi pada shareholder, termasuk EPF, termasuk ASB, termasuk kita fund manager, jadi kurang. So jadi sebab tu kita nak kena faham the whole ecosystem sebelum kita memberi judgement kepada Islamic finance adalah penipuan ke, 3 kali tipu ke dan seumpamanya. Kita kena faham the whole ecosystem terlebih dahulu. Inilah dia syarat kepada seorang yang nak keluarkan hukum. Kita kena al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwuri. Nak keluarkan satu hukum atas satu perkara mesti ada gambaran keseluruhan, gambaran keseluruhan. Maka sebab tu kita gunakan konsep gradual, iaitulah tadarruj yang syarak haruskan, iaitulah disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz, innallaha dzammal khamra fil qur'ani marratan wa haramahu fi thalithah. Allah mengharamkan arak 3 kali, 2 kali Allah cela, yang ketiga baru Allah haramkan. Ada stages dia kerana ketidakmampuan. Jadi itulah yang kita berada sekarang, ketidakmampuan ni. Tapi Islamic Bank kita nak teruskan juga. Banding dulu kita terlalu kecil, sekarang kita dah makin besar. Ramai orang nak makin tahu. So jadi sebab itu kita kena faham konsep. Ini ada konsep Islamic Bank. Mereka guna duit depositors, mereka berikan kepada yang memerlukan dengan ada keuntungan bagi mereka dan memudahkan kepada pelanggan mereka untuk meneruskan bisnes dengan lebih baik. Jadi itulah sebagai penjelasan ringkas berkenaan dengan latar belakang sistem perbankan Islam dan kenapa mereka lebih kepada mencari keuntungan, dan walaupun mereka cari keuntungan, mereka tetap ada banyak Islamic Bank bayar zakat, jangan lupa. Yang kedua, mereka ada juga bajet CSR yang bagi sedekah dan bantuan pun masih ada walaupun bukan kewajipan. Satu lagi poin, apa beza Islamic Bank dengan penjual makanan halal? Kenapa orang tak mengecam penjual makanan halal, tapi orang mengecam penyedia khidmat kewangan yang halal? Sebenarnya Islamic Bank ni sama je macam kedai jual makanan halal. Contohnya, minta maaf saya sebut nama, Ramly Burger. Satu syarikat yang besar, revenue 1 bilion. Kan? Mereka tak ada siapa kecam mereka sepatutnya murahkan harga. Tak, mereka pakai harga burger, harga yang sama dengan harga burger yang tak halal pun kalau ada lah. Tapi burger banyaknya halal lah sekarang ni. Mereka pakai harga pasaran. Walaupun mungkin mereka boleh jual lebih murah daripada harga pasaran, tapi mereka pakai harga pasaran. Tak ada siapa kata, oh Ramly Burger jual burger halal, tapi kenapa harga tak ihsan kepada masyarakat? Tak ada. Harga dia macam tu juga. Nugget dia macam tu juga. Harga dia mahal. Kan? Bagi siapa yang mampu beli, siapa tak mampu tak boleh beli. Dan dia untung banyak. So jadi
Sama juga Islamic Bank. Islamic Bank adalah kerja dia bukan jual burger. Kerja dia adalah khidmat kewangan yang halal. Mereka cari untung pakai harga pasaran. Dulu ialah mahal, sekarang tak, harga pasaran. Maka burger pun sama, jual baju pun sama. Banyak syarikat jual baju, beratus juta untung, beratus juta sales kan. Jual baju harga pasaran. Baju fashion yang halal, makanan yang halal. Sama je. Cuma framework dia lain. Jual burger halal, makanan halal, dia tak ada Basel tree, dia tak pakai duit orang ramai. Bank, sebab dia sistem dia pakai deposit orang ramai. Maka dia punya pencengkaman ke atas, dia punya pengurusan tu lebih ketat berbanding syarikat berhad atau syarikat sdn berhad. Jadi penyedia khidmat apa yang patuh syariah, buat semiconductor yang patuh syariah, bisnes yang halal. Mereka ni semua kejar untung. Tiba-tiba syarikat yang bernama Islamic Bank tak boleh kejar untung sebab dia guna nama Islamic. Ada ke macam tu? Tak ada, tuan-tuan. Baik, satu lagi, kita kena faham bahawa bila mana bank membuat pembiayaan, so dia mencipta keberhutangan masyarakat kepada bank. Dan bank kena sentiasa jaga sebab kita punya pengalaman pun. Ramai tak adik-beradik kita yang pinjam duit tak bayar balik? Ramai tak kawan-kawan kita yang pinjam duit tak bayar balik? Masa nak pinjam lemah gemalai kan, dah bagi pinjam hilang, kontak pun tak balas, blue tick pun tak boleh balas kan. Bayangkan kalau itu berlaku kepada duit bank. Bank pakai duit, bukan duit bank, duit orang ramai yang masuk situ. Tu yang saya kata, tiba-tiba kita cucuk duit tak keluar duit. Sebab terima kasih sedekah anda. Orang tu kita nak bayar, nak bagi mudah orang dapat pembiayaan, kita bagi kat depa tak bayar balik. So terima kasih, duit kita guna duit anda. Kita suka tak? Tak suka juga. So jadi sebab tu kita kena faham the whole concept. So jadi atas sebab tu saya harap kita semua boleh faham, saya bukan nak mempertahankan Islamic Bank, saya nak mempertahankan kebenaran yang ini kita kena faham. Fakta dan data ni yang menjadikan kita perlu sentiasa meneruskan sokongan kepada Islamic Bank dan kepada industri halal tadi supaya kita jadi yang paling besar dan kita ada penyedia halal keuangan, penyedia makanan halal dan semuanya halal insya-Allah menjadi darah daging kita. Wallahu alam. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.